soal keutuhan wilayah, di mana sekarang ini wujud 3 wilayah utama, iaitu wilayah Semenanjung, wilayah Sabah, wilayah Sarawak. Oleh itu, integrated 3 wilayah ini perlu diperkukuhkan untuk menjamin keutuhan Malaysia. Kalau ada apa-apa pertelingkahan atau perbezaan pandangan, naklah dibawa ke meja rundingan. Kita melihat tren kebelakangan ini, terutama tunjuk-tunjuk perasaan yang diadakan di Australia untuk menuntut soal kalau boleh tidak berada dalam integrated Malaysia ini, perlu diambil perhatian secara serius. Kalau soal pembangunan didapati tidak seimbang, kita cuba seimbangkan ketiga-tiga wilayah ini supaya ia menjadi lebih utuh dan kuasa federal government itu dapat dilihat oleh rakyat di semua wilayah. Sebab itulah soal jaminan keselamatan mesti diberikan oleh federal government kepada wilayah-wilayah, terutama di wilayah Malaysia Timur. Kalau mereka di sana merasakan bahawa kehidupan mereka terancam, maka mereka akan mencari keamanan secara lain. Sebab itu saya yakin federal government memberi jaminan keselamatan kepada semua wilayah yang berada di Malaysia. Kita juga hendaklah menjaga supaya tuntutan Kesultanan Sulu ini tidak membawa satu pergolakan baru di Sabah sekarang ini. Karena sebarang cocokkan daripada luar atau usikan daripada luar atau adu domba daripada luar boleh menterjebakkan rakyat dalam suatu kancah. Saya yakin perkara ini tidak akan berlaku di Malaysia, tetapi berhati-hatinya amat perlu untuk menjaga keutuhan wilayah dan integrasi antara wilayah-wilayah. Di antaranya soal pembangunan dan keselamatan adalah menjadi perkara utama dalam memelihara kedaulatan Malaysia ini. Perkara yang kedua saya ingin sentuh pada hari ini ialah kerajaan hendaklah buat secara jangka panjang infrastruktur yang baik, terutama di Lembah Kelang, kerana di sinilah nadi ekonomi Malaysia. Kita lihat kejadian banjir baru-baru ini, kita lihat ada pihak kementerian itu menyalahkan kementerian ini menyalahkan kementerian ini. Mesti disatukan, dipadukan, terutama di bawah Jabatan Perdana Menteri, untuk menyelaraskan pembangunan di Lembah Kelang yang penduduknya lebih kurang 7 juta, yang menjadi nadi kepada pembangunan di Malaysia ini. Segala bentuk pembangunan, pelajaran, pelancongan, pusat ekonomi, MITI dan sebagainya berada di Lembah Kelang ini. Sebab itulah bila berlaku banjir mengejut yang rakyat dan juga kerajaan hilang berbilion ringgit ini, naklah menjadi satu iktibar perhatian kepada kita semua, khasnya mereka yang berkuasa, untuk melihat perkara ini secara serius supaya kalau berlaku lagi malapetaka pada masa akan datang, maka kerosakan tidaklah berlaku sebegitu teruk seperti berlaku pada tahun ini. Menyelaras bantuan kepada bangsa-bangsa banjir mesti diteruskan dan perincian banci menyeluruh perlu dibuat. Mesti ada kerjasama antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan secara insentif untuk membantu rakyat ini. Dan jangan ada langsung pilih kasih soal parti, soal kaum, soal agama. Dan yang pentingnya, mangsa ini perlu dibantu. Inilah seruan, dan di kawasan saya sendiri banyak lagi mereka yang mengalami kerosakan harta benda belum dapat gantian yang agak sempurna ataupun untuk meneruskan hidup mereka yang lebih sempurna pada sekarang dan juga pada masa yang akan datang. Saya juga ingin menyentuh soal apa yang disebut oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, soal
veteran tentera. Memanglah kali ini ia menjadi titah diraja kerana soal ini soal yang telah lama berkumandang, terutama di kalangan bekas-bekas tentera. Mereka memang yang berpencen pun kadang-kalanya umur 40 sudah pencen. Sebab tentera lain-lain pangkat yang berpangkat bawah tidak boleh bekerja sampai umur 60 tahun. Mereka pencen umur 39, umur 40, 41 dan mereka masih berada dalam baru membentuk keluarga dan sebagainya, tiba-tiba mereka pencen. Oleh itu mereka perlu dibantu dengan keuangan negara yang kita boleh rancang dari masa ke semasa. Tambahan pula mereka yang dapat pencen tahun 2004 ke bawah, di mana pencen seorang jeneral lebih kurang sama dengan pencen seorang lieutenant sekarang ini. Karena jarak pencen itu memanglah, masa saya jadi Menteri Pertahanan pun kita berbincang perkara ini, bagaimana nak merapatkan jurang pendapatan ini. Sebab mereka yang berpencen sebelum 2004 berada dalam paras kemiskinan. Walaupun dia berpangkat kapten, berpangkat major dan sebagainya, kerana pencen mereka hanya RM1,000-2,000 ringgit. Dalam keadaan kos sara hidup yang ada sekarang, mereka berada di bawah paras kemiskinan. Sekarang harga minyak naik melambung. Lebih daripada $100 satu tong. Mungkin akan berlanjutan agak lama kerana kita tidak tahu krisis yang berlaku antara Ukraine dan Rusia ini bila akan berakhir. Kenaikan harga minyak ini dan Petronas mendapat pendapatan yang agak baik dan negara sudah tentulah akan menggunakan pendapatan ini. Di antaranya lihatlah veteran, termasuklah bekas polis ke, bekas tentera ke, mereka yang terpaksa bertarung hidup setelah mereka bersara. Terutama sekali saya kata tadi, tentera saraan mereka dalam umur yang begitu muda, melainkan yang pangkat yang agak tinggi. Oleh itu kita harap perkara ini menjadi satu tindakan setelah yang di-Pertuan Agong sendiri membuat seruan soal supaya golongan veteran ini diambil perhatian khusus. Dan ianya boleh bincang di semua kementerian, termasuk di JPN, di JPA dan semua di bawah Jabatan Perdana Menteri berbincang. Bagaimana kalau perlu pindah enactment dan sebagainya, bawa ke Parlimen ini, kita boleh menyokong untuk membantu mereka ini. Perkara seterusnya ialah saya ingin menyentuh soal 1MDB lah. Saya sendiri memang bukan seorang ahli ekonomi, seorang ahli statistik dan sebagainya. Saya tahu hal 1MDB ini macam sebelum pilihan raya dulu. Saya bercakap bagaimana bila berlaku pemusatan kuasa antara mereka yang berkuasa dalam 1MDB menjadi Menteri Kewangan dan Perdana Menteri orang yang sama. Oleh itu bila 1MDB tak cukup duit, dia minta pada Menteri Kewangan. Menteri Kewangan pula kata nanti saya tanya Perdana Menteri dulu. Akhirnya Perdana Menteri mesyuarat dengan Menteri Kewangan, mesyuarat dengan 1MDB, 3 entiti orang yang sama. Akhirnya berlakulah skandal yang sebegitu rupa yang kita tahu soal bayaran yang dibuat oleh Raja Arab yang berjumlah lebih daripada 2 bilion. Kita ingat setakat itu saja. Tetapi bila munculnya apa yang berlaku di Mahkamah Amerika itu paling mengejutkan kita. Mengejutkan kerana ia ada benda-benda baru yang selama ini kita tidak tahu. Ianya menjadi tahu. Bagaimana pula penglibatan Governor Bank, yang saya sendiri amat menghormati Governor Bank ini kerana beliau adalah anak kepada Profesor Diraja Engku Aziz, seorang yang amat berjasa dalam pendidikan Malaysia. Tiba-tiba terdedah bagaimana Governor ini meluluskan begitu mudah wang dalam hal 1MDB ini kepada apa yang berlaku dan diterangkan dalam mahkamah di Amerika itu, dan melibatkan 3 wanita lagi. Saya sebut kalau soal peribadi mereka, dengan siapa mereka nak kawan, mereka nak bercinta dengan siapa, itu soal lain, itu hak mereka. Tetapi bila melibatkan wang negara, kerajaan kena siasat. Jabatan Agama Islam kena siasat, kedudukan mereka dan sebagainya. Dan juga MACC ataupun Badan Pencegah Rasuah mula siasat. Tapi kita heran kenapa
Penyelewengan berlaku oleh rakyat Malaysia, di antaranya di negara kita, negara lain mendedahkan terlebih dahulu. Ini yang berlaku pelik bin ajaib, sedangkan kita tahu Malaysia terutama pasukan polisnya mempunyai satu sistem risikan yang cukup hebat. Kadang-kadang itu kita mesyuarat tertutup bagaimanapun dalam bilik mesyuarat kita, pihak cawangan khas tahu. Kenapa? Kerana mereka ada peralatan dan ada berbagai cara untuk mereka mendapatkan maklumat. Kami daripada pembangkang kadang-kadang bila ditangkap, soalan-soalan dikemukakan oleh pihak cawangan khas itu, mereka tahu apa yang kita bincang dalam mesyuarat yang tertutup. Begitu hebat, kenapa tak tahu hal penyelewengan yang berlaku begini? Sehingga mahkamah di Amerika mendedahkan hal-hal seperti ini. Inilah yang kita lihat bagaimana kita rasa pelik apabila pendedahan yang berlaku ini, dan kita tidak mahu wanita kita menjadi dilihat sebegitu rupa di peringkat antarabangsa. Walaupun global leader bagi wanita ini, bagi global leader untuk anak-anak muda ini, disebut di antaranya di peringkat antarabangsa yang terkenal ialah Nurul Izzah, Hana Yeo, Yu Biyin, Stephen Sim, Syed Saddiq. Seorang lagi walaupun dia bukan daripada kalangan kita, tapi dia disebut, iaitu Khairi Jamaluddin. Tahniah kepada mereka ini kerana mereka diiktiraf sebagai global yang orang-orang muda yang menjadi ketua pada masa yang akan datang dan sekarang. Tapi kita tidak mahu antarabangsa melihat kemunculan terutama orang-orang Melayu dalam bidang yang tak sepatutnya mereka cebur dalam bidang itu, dan lebih memalukan bila terlibat dalam skandal-skandal sebegitu yang menyebabkan rasuah dan sebagainya, yang menyebabkan prasugut, yang menyebabkan rasuah, yang menyebabkan beri rumah dan sebagainya kerana khidmat apa kita tidak tahu yang diberi kepada orang yang terlibat dalam YNDB. Inilah yang kita melihat keadaan Malaysia sekarang ini sudah dipersendakan oleh dunia. Walaupun tadi Pekan cuba membela kedudukannya, tapi saya ingat lagi dia bela, lagi terjerut. Lagi dia bela, lagi terjerut. Kerana apa yang cakap di parlimen ni berlainan apa yang dipersembahkan di mahkamah. Sebab di mahkamah, kita tahulah, kita biasa masuk mahkamah berkali-kali, dia tidak boleh merapu. Kerana kalau kita memberi pandangan yang lain, ada pihak peguam yang lain pula akan mencelah dan juga membetulkan keadaan itu. Fakta dalam mahkamah lebih jauh jelas daripada ucapan secara bebas di parlimen ini. Sebab itu Pekan boleh cakap apa saja yang dia nak bela dirinya, itu haknya. Tetapi mahkamah telah menentukan dia bersalah di dua mahkamah dah. Hanya tinggal satu mahkamah saja lagi. Ditambah pula soal sumpah dan sebagainya. Sumpah saya tak kenal jolo. Sekarang bila berlaku perbicaraan di mahkamah, di Amerika kita lihat gambar-gambarnya dengan jolo. Jadi orang boleh sumpah, orang boleh cakap itu, dia tak kenal itu, tak kenal ini. Tapi bila berlaku pembicaraan di mahkamah, terdedah segala-galanya. Perkara yang... Ya. Sekejap. Kota Raja, terima kasih. Ya. Untuk Speaker, apa pandangan Kota Raja apabila Pekan ingin menggambarkan bahawa 1MDB itu tidak merugikan negara? Dia seolah-olah sebagai seorang pencuri yang telah mencuri, lepas itu tuan rumah dia buat claim insurans dan dia dapat bayaran daripada syarikat insurans. Maka pencuri itu berkata, Alhamdulillah, ya saya curi pun tapi tuan rumah ada untung. Dia kata, tak rugi 1MDB, dia kata. Pencuri yang tak tahu malu. Apa pandangan Kota Raja? Ini memanglah satu perkara yang pelik, cuba menegakkan benang yang basah. Sedangkan ianya telah dibicarakan di mahkamah, bukan tuduhan palsu atau rekaan. Ia yang dibicarakan di mahkamah Malaysia dan mahkamah Amerika. Mungkin selepas ini ada lagi perbicaraan di mahkamah lain negara soal 1MDB ini. Sebab itulah dia hanya semakin membesar, bukan semakin mengecil. Perkara yang seterusnya saya ingin sentuh ialah soal pilihan raya yang berlaku di Johor sekarang ini.
Semalam saya hadir dalam majlis ceramah, majlis kami kena fine RM3,000. Karena di antaranya saya sebut iaitu tak pakai mask. Sedangkan dalam parlimen kita berucap tak perlu pakai mask. Yang kedua, jalan masuk dan jalan keluar mesti ada. Sedangkan kita buat di hadapan pejabat, orang berada di hadapan, tak ada jalan masuk dan jalan keluar. Dan satu lagi soal SOP. Perdana Menteri berjanji untuk melonggarkan. Saya sebut dalam bertemu dengan Perdana Menteri kemarin, kata kenapa tidak boleh kita buat ceramah kehadiran 100 orang sehingga pukul 11. Perdana Menteri kata kenapa sampai pukul 11, kenapa tidak pukul 12? Kerana COVID pukul 10 dengan COVID pukul 12 serupa aja. Jadi kita lihat pengakuan Perdana Menteri lain, apa yang berlaku di lapangan lain. Oleh itu kita harap Perdana Menteri membuat arahan-arahan kepada pegawai-pegawai supaya bertindak dengan sens. Di Malaysia ni memang rakyat jenis patuh. Kalau di negara barat kita lihat mereka tak puas hati, tak ada SOP, keluar berdemonstrasi. Seperti di Kanada, menggunakan kontainer dan sebagainya untuk menyekat jalan dan sebagainya, demonstrasi di England dan sebagainya. Kita tidak seperti itu, tetapi pihak pegawai-pegawai kerajaan menjalankan tugas dengan wisdom. Jangan kita lihat golongan ini boleh, golongan ini tak boleh. Yang pentingnya kita naklah menjaga keharmonian untuk semua. Yang seterusnya saya ingin menyentuh soal kita memanglah tidak setuju sama sekali Rusia menyerang Ukraine. Tetapi yang nak mengkritik Rusia itu siapa? Amerika. Amerika tidak hak langsung untuk mengkritik negara lain menceroboh satu negara. Karena Amerika lah bapa penceroboh dunia. Dia menceroboh Vietnam, menceroboh Afghanistan, menceroboh Syria, menceroboh Iraq, menceroboh Libya, menceroboh Yemen. Negara bilang berapa negara yang Amerika tidak ceroboh. Dia menjadi cowboy dunia. Memang apa yang berlaku di Ukraine itu satu perkara yang kita tak boleh terima. Hujah yang Rusia negara kuat, negara besar, perlu menyerang negara tersebut. Provokasi ini kita kena jaga. Sebab itulah bila AUKUS, iaitu Australia, United Kingdom dan Amerika, membuat satu ikatan ketenteraan mereka, rondaan laut dan sebagainya di sebelah Asia Pasifik ini, terutama di Laut Pasifik, seolah-olah ia membuat satu provokasi kepada satu negara yang lain. Provokasi inilah akhirnya melahir satu lenting ataupun melentingnya negara yang dilihat cuba membuat provokasi. Mereka membuat provokasi di Laut Cina Selatan, membuat provokasi di Laut Pasifik. Atas nama AUKUS ini, kenapa perlu ada AUKUS? Kenapa tidak mau bincang dengan negara ASEAN untuk hadapi rantau ini? Kenapa perlu AUKUS? AUKUS ini provokasi terhadap China, provokasi terhadap dan menggunakan Taiwan sebagai provokasi terhadap China. Satu hari kalau berlaku tercetusnya tindak balas daripada China dan sebagainya, yang akan menanggung masalah ialah negara di sebelah rantau ini. Lihat Amerika, dia boleh masuk untuk menyerang negara-negara kecil, tapi dengan Rusia, presidennya kata kami tak akan hantar tentera untuk berdepan dengan Rusia. Kenapa? Dengan Iraq kamu boleh, dengan Afghanistan boleh, dengan Libya boleh, di Syria boleh, di Iraq boleh, di Vietnam boleh. Tapi bila nak bertentang dengan Rusia, kami hanyalah nak buat economic sanction sahaja. Bukan kami nak bertindak di sudut ketenteraan. Kenapa? Dia tahu kekuatan Rusia dan kalau dua ni bertembung, maka akan berlakulah barangkali kehancuran dunia ini. Oleh itu, Malaysia di antara negara yang boleh memainkan peranan di peringkat antarabangsa. Sebab itulah dulu kita tak bersetuju bila kita hantar tentera bersama dengan the coalition yang diketuai oleh Amerika, Saudi dan sebagainya untuk menyerang Yaman. Karena ia meletakkan Malaysia tidak lagi bersifat berkecuali. Bila Malaysia bersifat berkecuali, ia boleh memainkan peranan yang lebih hebat. Seperti Malaysia memainkan peranan di Bosnia, di Somalia, di beberapa tempat yang lain. Kerana Malaysia dihormati di atas pendirian berkecualinya itu. Sebab itu kita bertindak cepat. Kita mau kalau nak hantar tentera ke luar negara, biarlah di atas nama United Nation, iaitu di atas nama pasukan pengaman, bukan pasukan penggempur mana-mana negara.
Sekian, terima kasih.